Buletin Didik 7 April bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengambilan khas perjawatan guru secara sekali pengambilan atau one-off membabitkan 19,000 kekosongan seluruh negara bermula hari ini. Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying berkata, tiada tarikh tutup permohonan ditetapkan bagi mengatasi masalah kekurangan guru. Jelasnya, permohonan mengisi kekosongan itu terutamanya dalam 4 mata pelajaran kritikal iaitu Reka Bentuk dan Teknologi RBT, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Pendidikan Islam. Graduan Universiti Awam yang tidak mengambil option pendidikan juga boleh memohon serta calon yang gagal sebelum ini boleh mencuba sekali lagi. Semua yang berminat menjadi guru, atau guru sementara pun boleh, atau graduan-graduan yang dari Universiti Awam boleh memohon dalam melalui website MySPP itu untuk memohon menjadi guru. Sebelum ini, media melaporkan jumlah kekurangan guru KPM setakat 31 Januari lalu adalah sebanyak 19,431 kekosongan iaitu kira-kira 4.49%. Kekosongan ini berlaku berikutan persaraan wajib, persaraan pilihan, kenaikan pangkat, cuti belajar, cuti tanpa gaji, meletak jawatan dan meninggal dunia. Terdahulu, Hui Ying merasmikan pameran pendidikan Institut Pengajian Tinggi Awam di Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Yuk Choi di Ipoh, Perak. Akta Universiti College Universiti AUKU 1971 tidak wajar dimansuhkan selepas kerajaan mempertimbangkan beberapa peruntukannya yang masih relevan dan penting. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan bersedia meminda beberapa peruntukan mengikut akta berkenaan namun tidak memperincikan seksyen khusus dalam AUKU 1971 yang mahu diteliti semula. AUKU ini peruntukan tentang kebebasan kegiatan mahasiswa itu boleh dihalusi atau kebebasan akademik sebagai pensyarah, profesor boleh menulis dan memberikan pandangan mereka termasuk kritikan. Tapi beberapa peruntukan lain itu penting. Jadi setengah orang kata batalkan, saya tidak fikir sesuai lah. Jadi seperti mana yang disebut oleh Menteri, mana kita boleh pindah beberapa peruntukan yang perlu diperjelaskan. Sistemnya. Mengulas jelajah mansuh AUKU, Datuk Seri Adwan berkata Ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman wajar mengemukakan permohonan untuk mengadakan program berkenaan di premis ditetapkan penganjur. Doa Nabi Allah Shu'aib, in uridu illa al-islah mastata'. Sementara itu, Perdana Menteri turut memaklumkan bantuan e-dompet RM200 akan diperluas kepada semua mahasiswa Institut Pengajian Tinggi Awam dan swasta di negara ini. Ia bagi memastikan golongan itu tidak tercicir daripada menerima bantuan berkenaan. Menjurus kepada Isu mengenai e-dompet dibangkitkan oleh seorang wakil pelajar pada sesi dialog bersama Perdana Menteri dan Majlis Perwakilan Pelajar UiTM. Dakwa pelajar terbabit Belanjawan 2023 yang meletakkan kategori penerima bantuan e-dompet berjumlah RM200 adalah individu berusia 18 hingga 20 tahun. Ia menyebabkan sebahagian mahasiswa tidak mendapat manfaat itu selain tidak boleh memohon bantuan bagi kategori bujang. Yang berikutnya tentang e-wallet itu tak termasuk. Okey, saya akan putuskan supaya e-wallet itu boleh dimanfaatkan oleh semua mahasiswa. Pada majlis sama, Perdana Menteri turut menjawab kegusaran pelajar yang dibelenggu isu tiket penerbangan mahal, terutama ketika musim perayaan. Ini keluar daripada skop kerajaan, melainkan kena bagi subsidi lah. Subsidi tiket ni. Untuk students ni make sense lah. Mungkin kita kena runding dengan syarikat penerbangan. Kalau ada rekod umpamanya, dia ada sertifikat student, mungkin setahun sekali, maka dia berikan, boleh saya bincang dengan Menteri Pengangkutan Anthony. Selesai majlis dialog berkenaan, Perdana Menteri menyertai kira-kira 4,000 jemaah menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Wathidu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin UiTM Shah Alam. Universiti Teknologi Petronas UTP kembali menganjurkan iftar khas untuk meraihkan komuniti setempat sempena Ramadan kali ini. Selain penganjuran majlis berbuka puasa, pihak pengurusan UTP turut mengagihkan sumbangan hari raya kepada golongan kurang berkemampuan.
Menurut Naib Chancellor UTP Dr. Muhammad Ibrahim Abdul Muttalib, seramai 60 warga miskin dan 140 anak yatim di sekitar Seri Iskandar, Ipoh dan Air Tawar telah dipilih untuk menerima sumbangan Aidilfitri. Sumbangan dikumpul dari seluruh warga UTP. Ini kali pertama universiti itu kembali menganjurkan majlis iftar selepas terhenti selama 3 tahun akibat COVID-19. Penganjurannya juga bertujuan memberi ruang dan peluang kepada hadirin untuk lebih mengenali Universiti Teknologi Petronas. Pihaknya berharap penganjuran program ini sedikit sebanyak dapat memberi keceriaan kepada mereka yang terlibat, seterusnya meringankan beban mereka dalam membuat persediaan Aidilfitri nanti. Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Selangor UCS mengagihkan 11,700 pek bubur lambuk kepada warganya sebagai juadah berbuka puasa. Program dapat menghidupkan bulan Ramadan dengan aktiviti gotong royong warga kampus dan diharap dapat mendidik jiwa dalam bulan yang mulia ini. Menurut pemangku rektor, Profesor Teknologis Dr. Asmah Awal, tujuan program terbabit diadakan adalah bagi menyemarakkan kasih sayang antara pelajar, staf UiTM dan pengurusan tertinggi. Program yang kita panggil sebagai Rewang Bubur Lambuk UiTM Cawangan Selangor dilakukan pada hari ini bertujuan untuk memberikan satu lagi elemen yang kita kata meningkatkan dari segi penglibatan masyarakat kampus, di mana pada hari ini para pelajar dengan rasa tanggungjawab hadir dan mereka begitu juga mereka pergi ke kuliah. Jadi kita bagi satu elemen tanggungjawab, mereka tidak perlu meminta pengecualian, mereka hadir apabila ada masa terluang. Pelajar didedahkan dengan cara pembuatan bubur lambuk dalam skala besar. Sebanyak 26 periuk bubur lambuk dapat disediakan tahun ini. Dalam pada itu, wakil pelajar dan kaki tangan universiti turut bersama-sama turun padang menjayakan aktiviti murni ini. Student dengan staf sama-sama bergotong royong, merewang untuk sama-sama masak bubur lambuk ni, dan saya rasa kasih sayang tu dapat dipupuk bila kita saling komunikasi antara satu sama lain, and then daripada program ni juga kita dapat kenal staf, kita dapat kenal lebih ramai student, and then bonding antara staf dengan student tu pun dapat dipupuk semasa program kali ni. Program yang diketuai Unit Hal Ehwal Islam akan diteruskan bagi mewujudkan masyarakat madani di dalam UCS yang mempunyai jiwa yang mantap dan saling bekerjasama. Sementara itu, warga Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam bergotong royong menyediakan 2,500 pek bubur lambuk untuk diagihkan kepada para pelajar, staf serta masjid dan surau berdekatan. Program Warisan Bubur Lambuk Perdana Anjuran Bahagian Hal Ehwal Pelajar BHEP 2023 itu disertai 340 kaki tangan pelbagai pusat dan unit di bawah pimpinan Timbalan Naib Chancellor Profesor Dr. Muhammad Sazili Shahibi. Selain mengimarah bulan Ramadan, program ini untuk merapatkan silaturahim dalam kalangan kaki tangan dengan penuntut serta masyarakat setempat. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Yang penting perlu bersabar. Ahmad Amir Nidal Azli, 13 tahun dari Cendering, Terengganu, membuktikan hasil menabungnya selama 7 tahun tidak sia-sia. Perkara itu dikongsinya di media sosial ketika dia memecahkan tabung yang diperbuat daripada boya yang dibeli ibunya Tuan Nuraizan Tuan Long ketika usianya 6 tahun. Dia hanya menggunakan gunting untuk membuka tabung itu sebelum hasil tabungannya dimasukkan ke dalam sebuah beg. Tindakan berkenaan dilakukan memandangkan tabungnya sudah syarat dipenuhi duit shilling dan akan menghantarnya kepada bank. Dalam video berkenaan, ibunya turut berseluruh menggunakan wang simpanan yang ada untuk membeli pakaian raya.
Loh Bun Kiat, orang kurang upaya penglihatan yang kini sensasi di media sosial. Kandungan di media sosialnya amat membantu pelbagai pihak, terutamanya orang awam. Banyak ilmu berguna dikongsikan dan dia juga membetulkan salah faham yang sering dihadapi oleh orang ramai tentang keperluan OKU. So macam mana kalau Loh baca komen, orang komen kat Facebook apa semua? Okey, komen ada contoh tak? Saya pergi kat mana-mana post Saya kuatkan volume. Like, mute limit II button. Like, top accessibility. Okey. Reply business suite. View 5 previous replies. Contoh, Button and gadget. Button. bila saya sentuh ni, Okey. saya swipe, Facial. 21 minutes. Loh, pemuda berusia 23 tahun amat popular di platform TikTok dan Facebook. Rata-rata videonya mencecah puluhan hingga sejuta tontonan. Dia yang berasal dari Johor berkongsi kisah bagaimana mula terlibat dalam bidang teknologi khusus untuk OKU. saya start dengan laptop Windows 2013 lah masa tu. Saya belajar kat sekolah. Boleh kata saya ni jenis yang suka explore tau. So saya punya tahap explore tu sampai tak saya boleh kata voice screen reader yang saya pakai tu hilang. Boleh sampai tak ada bunyi lah. Kalau nak kata membantu, kita tak tahu sebab lain orang lain cara pemahaman dia kan. So kita share je lah, kita tunjuk yang mana yang kita mampu. Macam ATM machine yang bersuara tu. ATM machine bersuara tu setakat ni lah dalam Malaysia yang saya tahu ada satu je. Tak tahulah kalau kat tempat lain ada kan. Cuma satu yang saya jumpa dekat Brickfield. Satu tu je lah dekat Malaysia ni. Sepatutnya benda tu kena ada lah. Kena ada kat paling tidak lah, kalau tak banyak pun satu negeri ada satu pun jadilah. Kepakaran yang ditonjolkannya sedikit sebanyak membuka mata ramai pihak bahawa teknologi yang dibina tentunya banyak manfaat jika ada rasa ingin tahu yang amat tinggi. Dalam pada itu, Loh dan juga seorang rakannya, Ambar Aisyah Muguraso, sempat menyeru orang ramai agar tidak meletakkan motor atau gerai di laluan pejalan kaki kerana mengganggu orang kurang upaya OKU penglihatan. Track tu tercipta untuk kami berjalan. So of course lah kita nak berjalan atas tu kan, dengan keadaan yang kita tak nampak. Lepas tu kita pegang tongkat kan. Lepas tu kita jalan-jalan langgar motor. Ada satu hal pakai motor pula kat situ. Kalau letak motor kat situ potensi untuk cedera. Yang kami lah cedera tu amat tinggi lah langgar motor. Dia kadang-kadang tu yang jenis kaki tak kuat macam saya tersadung. Perkongsian Loh membuka mata banyak pihak bahawa OKU sepertinya nyata mempunyai keistimewaan dan hati yang amat terang dan kesungguhan mereka menjadi inspirasi buat individu normal lain. Bertemu kembali. Sesiapa yang pernah merasai kehilangan haiwan peliharaan pasti tahu sukarnya perpisahan itu. Di Filipina, seorang pemilik kedai mainan menghasilkan replika haiwan peliharaan buat mereka yang ingin mengubat kerinduan pada haiwan kesayangan. David Tan yang mahir membuat anak patung, pada mulanya membuat replika haiwan kesayangannya yang mati pada tahun 2019. Sejak itu, dia telah membantu ribuan orang dengan menawarkan perkhidmatan membuat replika binatang peliharaan mereka. One of the things about these clones is that, you know, even though your pet isn't here anymore, just by being able to see it there in the position that it used to like sit on the couch before, it really brings back memories because it's like, wow, it's like something that's physical that looks just like the pet. And it gives all the warm, fuzzy feelings coming back again. Pelanggan akan menghantar ukuran, gambar serta video haiwan kesayangan mereka sebagai rujukan. Menurut Tan, dia menggunakan bahan yang sama seperti anak patung beruang untuk membuat replika haiwan ini. Dia bersama 20 pekerjanya turut menerima tempahan dari dalam dan luar negara. Setiap anak patung ini mengambil masa 2 hari untuk disiapkan, bergantung kepada tempahan dan dijual pada harga $65 Amerika atau kira-kira RM280. Rapper BTS Suga tampil dengan projek solo selepas 3 tahun. Menjelang pelancaran album rasmi pertamanya D-Day 21 April ini, Suga memperkenalkan single pertama berjudul People Part 2. Menariknya, lagu itu juga adalah kolaborasi kali keduanya dengan penyanyi dan pelakon popular IU.
Kolaborasi Sugar dan IU sebelum ini adalah menerusi lagu 8 pada 2020 yang menakluki pelbagai carta muzik seluruh dunia. Lagu hit itu disifatkan sebagai perfect all kill di Korea Selatan kerana mengungguli semua carta muzik untuk kitaran harian, mingguan dan masa sebenar. Justru sudah tentulah People Part 2 amat dinantikan peminat kedua-dua nama besar ini. Lagu ini ditulis oleh Sugar ketika dia merasakan kehilangan dan tiada harapan apabila dunia dilanda COVID-19. Untuk album D-Day, Sugar sekali lagi tampil dengan nama Agus D yang dipilihnya untuk projek-projek solo terdahulu. Dalam perkembangan lain, Sugar telah dinamakan sebagai Duta Global NBA. Rapper dan penerbit itu bakal terlibat dalam pelbagai acara dan promosi selain menghadiri perlawanan-perlawanan bola keranjang di Amerika Syarikat dan Asia. NBA juga akan terlibat dalam aktiviti solo Sugar sebaik album D-Day dilancarkan, termasuklah konsert jelajahnya nanti. Di Malaysia, tiket-tiket untuk konsert jelajah NCT Dream habis terjual. Menurut penganjur Star Planet, jualan tiket bermula jam 2 petang semalam dan kesemuanya habis dijual dalam tempoh kurang 3 jam. Konsert The Dream Show 2 In a Dream akan berlangsung di Axiata Arena Bukit Jalil pada 20 Mei ini. Kumpulan 7 anggota ini memulakan jelajah mereka di Seoul, Korea Selatan tahun lalu. Lokasi lain termasuklah di Jepun, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Filem Super Mario Brothers Movie mengungguli carta box office Amerika Syarikat pada hari pertama tayangannya. Filem animasi itu mengutip $31.7 juta atau hampir 140 juta ringgit, jumlah besar yang mengatasi jangkaan. Untuk box office antarabangsa, filem adaptasi permainan video itu mengutip $34.7 juta di 44 pasaran setakat ini dengan yang tertinggi di Mexico. Antara pelakon ternama yang meminjam suara untuk Super Mario Brothers Movie ialah Chris Pratt, Anya Taylor-Joy dan Jack Black. Pengkritik menyifatkan naskah ini jauh lebih baik berbanding filem Super Mario pertama pada 1993. Karya yang menelan kos $100 juta ini juga dilihat mampu menakluki pasaran selepas ketiadaan filem mesra keluarga berbulan-bulan lamanya. Kementerian Belia dan Sukan KBS menegaskan Malaysia tidak akan mengikut tindakan beberapa negara yang dikabar akan memboikot Sukan Olimpik Paris 2024. Malaysia tetap menghantar kontingen ke temasya itu dalam menggapai impian meraih emas sulung negara. Jawatan kuasa juga telah membuat keputusan semalam untuk tidak mengikut serta keputusan beberapa negara yang dikatakan mahu memboikot Sukan Olimpik Paris dan segala tindakan jawatan kuasa Road to Gold selaras dengan ketetapan jawatan kuasa Olimpik antarabangsa Olimpik Charter yang tidak membawa politik ke dalam sukan. Hannah percaya atlet negara akan kekal fokus dan memberikan aksi terbaik sekaligus mencerahkan peluang Malaysia meraih pingat. Beberapa negara termasuk Amerika Syarikat, Jerman dan Australia dilapor memboikot Sukan Olimpik 2024 susulan keputusan Jawatan Kuasa Olimpik Antarabangsa IOC membenarkan penyertaan atlet Rusia dan Belarus di Paris nanti. Tindakan itu diambil sebagai bantahan kepada Rusia yang melancarkan peperangan terhadap Ukraine. Dalam sejarah penyertaan negara di Sukan Olimpik sejak 1956, Malaysia pernah memulaukan Sukan Olimpik Moskow 1980 susulan pencerobohan Rusia ke atas Afghanistan. Dalam perkembangan lain, KBS mengumumkan 15 atlet yang dipilih menyertai program Road to Gold RTG. Seperti diduga, antara yang tersenarai dalam misi memburu pingat emas sulung Sukan Olimpik ialah jago trek berbasikal Datuk Azizul Hasni Awang dan perseorangan badminton Lee Zijia. Selain Lee Zijia, 10 lagi pemain badminton turut tersenarai dalam program RTG. Mereka ialah bergu lelaki Aaron Chia So Hu Yik, bergu wanita Pearly Tan M Tina dan 3 bergu profesional iaitu 2 bergu campuran Tan Kian Meng Lai Beijing, Goh Sun Huat Chevon Lai dan gandingan lelaki Ong Yu Sin Teo Yi. Sukan basikal turut menyaksikan pemilihan Muhammad Shah Firdaus Shahrom, manakala atlet terjun yang tersenarai Datuk Pandey Lila Rinong dan Nur Dapita Sabri.
Jawatankuasa RTG akan menemui atlet terbabit untuk mendapatkan persetujuan mereka untuk menyertai program. Mesyuarat pertama Jawatankuasa RTG semalam mengenal pasti 2 kriteria utama bagi atlet berpotensi menyumbang emas pertama negara di Sukan Olimpik 2024. Kriteria itu ialah atlet yang memenangi pingat di Tamasya Olimpik Tokyo 2020 dan tersenarai dalam kedudukan 10 terbaik dunia. KBS juga mengesahkan tidak ada had buat atlet yang dipilih menyertai program ini. Tiada kota kerana projek ini adalah untuk membantu Malaysia mendapatkan pingat emas di Olimpik. Bermaksud kalau satu hari nanti 30 atlet dalam world ranking nombor 10. Kerana Road to Gold ini adalah untuk 2 cycle sehingga Los Angeles. Program RTG akan diselaraskan oleh Stuart Ramalingam dengan dibantu 3 legenda sukan tanah air yang juga ahli jawatankuasa program iaitu Datuk Nicole David Squash, Datuk Lee Chong Wei Badminton dan Datuk Mirnawan Nawawi Hoki. Hannah juga memaklumkan akan mengadakan pertemuan bersama Zijia esok. Antara perbincangannya pasti berkisar kepada prestasi semasa Zijia dan keperluannya dalam latihan. Juga kemungkinan dia kembali ke pangkuan Persatuan Badminton Malaysia sekiranya bersetuju untuk menyertai program RTG. Sementara itu, menjelang Sukan SEA Kemboja, skuad bola sepak wanita kebangsaan memulakan sesi latihan pusat pertama di Wisma FAM Kelana Jaya semalam. Dibimbing jurulatih baru dari Jordan, Solin Al-Zubi, 26 pemain hadir mengharungi persiapan selama 25 hari. Our long-term target is to be within the best teams. So if we didn't compete with the best, we will never be there. So it's a good opportunity for the girls to compete with the strongest team, considering that Philippines, Vietnam and Myanmar are within the top teams in Asia. Apa yang pasti, latihan dalam bulan puasa memberikan cabaran tersendiri kepada pemain. Melancarkan lagi sesi persiapan, pemain turut dibekalkan program kecergasan lebih awal. Macam saya dah biasa macam tahun lepas SEA Games juga dalam bulan Ramadan. Jadi kita orang dah biasalah. I mean like coach dah tetapkan waktu sahur, waktu macam ni. So you have kita ada orang cakap masa untuk rehat lebih panjang. Jadi bila lepas iftar tu semua bersedialah untuk bagi 100%. Skuad negara dijadual berlepas ke Phnom Penh 30 April ini. Lawan pertama Malaysia, Filipina pada 2 Mei diikuti pertemuan menentang Vietnam 2 hari kemudian. Pada 6 Mei, Malaysia bertemu Indonesia sebelum melengkapkan saingan kumpulan berdepan Myanmar. Potret gergasi Pablo Picasso yang dilukis menggunakan traktor atas tanah seluas 25,000 meter persegi di Castagnaro, Itali mengakhiri buletin didik. Saya Mimi Azira Abdullah. Salam hormat dan kita jumpa lagi.